بسم الله الرحمن الرحيم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين صدق الله العظيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, yang berada di depan kaca TV, yang berada di depan Facebook, sekarang berada di seluruh Malaysia dan di seluruh dunia. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kurniaan inayah daripada Allah untuk sama-sama kita meneruskan rutin harian kita yang bermakna. Aktiviti yang bermakna kita untuk tilawah Al-Quran sebagai aktiviti yang menjemput hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Bagaimana Monday ni? Monday. Okey, bukan mandi blues dia. Okey, Alhamdulillah kita hari ini Ustaz ya, kita meneruskan pengajian kita. Kita sama-sama ingin committed bersama dengan Al-Quran, dengan hidayah yang kita mohon pada setiap hari pada halaman yang ke-115. Dan mari sama-sama tuan-tuan share di Facebook itu. Kita mulakan dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, yang Engkaulah tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui, maha bijaksana. Rabbi zidni ilma. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'da. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita bersama di halaman yang ke-115 bacaan Al-Quran kita pada hari ini dan pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kefahaman, Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan lidah kita untuk kita terus menyebut kalimah-kalimah Al-Quran, dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hati kita hati yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Rabi'a qulubina. Subhanallah. Jadi mari kita mula dengan membaca surah yang tak pernah kita tak baca dalam pertemuan kita, iaitu Ummul Quran, surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surah
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu bacaan al-Fatihah kita pada hari ini Ustaz ya. Kita memulakan pengajian kita ataupun pembelajaran kita pada hari Isnin ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah, dengan semangat kita untuk kita sama-sama mohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hidayah ini penting dalam hidup kita. Hidayah ini adalah hadiah Ustaz ya. Kalau katakan pada hari Isnin ya dapat hadiah, sudah tentu kita bergembira, apatah lagi kalau setiap hari kita ini mendapat hadiah daripada Allah. Hidayah yang kita dapat baca pada hari ini sebenarnya adalah anugerah yang amat istimewa Ustaz ya. Pasal anugerah ini kalau katakan orang dapat anugerah daripada sultan Allah, ataupun raja, dia akan bersedia Ustaz. Ya, apatah lagi kalau kita bercakap tentang anugerah daripada raja segala raja, kita sepatutnya memang wah, hari ini saya mendapat al-Quran. Saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang memilih untuk bersama al-Quran pada hari ini. Ini adalah inayah isti'anah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan daripada Allah. Dan hari ini kita menyambung kepada perbincangan kita daripada suratul Maidah pada ayat 42 hingga ayat 45 pada halaman 115. Mari kita saksikan kepada apakah sinopsis kepada surah ataupun halaman ini. Iaitu pada ayat 42 hingga 43 kita akan berinteraksi dengan apakah sikap kaum Bani Israel pada Yahudi terhadap hukum-hukum Taurat yang telah diturunkan kepada mereka, dan kita akan melihat adakah perkara ini apa kaitan dengan kehidupan kita pada tahun ini. Seterusnya pada ayat 44 hingga 45, Taurat adalah petunjuk dan cahaya, pelaksanaan hukum qisas dalam Taurat dan apa kesannya jika mengabaikan kepada hukum daripada Allah dan juga peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bawakan kisah Bani Israel ataupun Yahudi Ustaz ya. Sebenarnya mesej kepada Yahudi kalau dibaca oleh Yahudi pada muka surat ini, tapi lebih daripada itu pada kita tuan-tuan, kita nak ambil pelajaran sama-sama, kita mengambil tazkirah agar kita sentiasa dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mulakan dahulu dengan kita baca 3 ayat terus Ustaz. Ustaz. Ya. 3 ayat tu je sampai ke bawah sikit. Tapi insya-Allah lepas tu nanti kita akan sedikit demi sedikit melihat apakah intisari bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Yang belum share lagi boleh share sekarang agar hari Isnin ni mungkin ada yang terlepas. Betul Ustaz. Kita dapat ingatkan pada kawan kita, kalau kat kelas Ustaz ada yang nama Ahmad tak masuk kelas lagi, cikgu akan tanya mana Ahmad ya. Sekarang ini mungkin ada lagi Pak Utih ke Mak Su ke ya, ataupun adik siapa nama Ustaz? Uzma ke. Kalau belum masuk lagi, Ibrahim ke Adam belum masuk lagi, sila ya. Kita baca sama ayat 42 hingga ayat 44. Masya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Kita baca 3 ayat Ustaz. 3 okey, di halaman kita pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan 115 ini, muka surat 115, kita ada 4 ayat dan kita nak baca yang permulaan ini 3 ayat, 1 2 3 ayat. Mencabar mencabar. Harap tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semua bersedia. Kita nak baca 3 ayat ini dan kita nak cuba hari ini lagi dengan bacaan Murattal Hijaz. Boleh sah? Ahlan Ustaz. Ahlan, okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما
لك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada 3 ayat Ustaz ya. Panjang tu dah. Panjang, hampir ke hujung nak habis dah Ustaz. Serak Ustaz ya. Okey Ustaz boleh minum dulu. Boleh Ustaz, insya-Allah. Sambil bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, kita nak melihat kepada apakah kandungan daripada halaman 115 ayat 42 ini, kesinambungan daripada apa yang kita dah belajar minggu lepas Ustaz ya. Minggu lepas Allah bercakap, ataupun kalau kita baca minggu lepas pada ayat 41 itu, salah satu daripada cabaran bagi Nabi ialah mengajarkan kepada orang-orang, mengajak orang-orang Yahudi Nasrani itu kembali kepada wahyu yang original, yang asli ya. Dan Allah ingatkan pada ayat 41, iaitu wahai Rasul, jangan sedih dengan kekufuran mereka. Pasal apa? Tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita kalau kita mengikut pada Rasul, kita mengajak orang ya, kadang-kadang mungkin ada orang yang ikut tak ikut Ustaz ya, tapi kita jangan la yahzunk, jangan sampai kita sedih yang melampau ya. Tak ikut satu Ustaz, kena kecam lagi kan. Jadi perkara itu kita kena kuat semangat. Betul. Itu yang diingatkan Allah kepada Rasul. Kerana apa? Kerana Rasul itu mungkin ada yang tanya mengapa tak ya ayyuhallazina amanu kan, tapi ya ayyuhar rasul itu, ini adalah tugas Rasul. Allah beri semangat, dan ia semangat kepada siapa yang dekat dengan Rasul. Ya, kalau kita baru saja menyambut Maulidur Rasul, kalau kita rasa amat dekat dengan Rasul, salah satu sunnah Rasul ialah apa? Kita mengajak orang lain, anak kita, ahli keluarga kita kepada kebaikan. Jadi ajak orang baca Quran, dengan tuan-tuan share, tuan-tuan kongsi-kongsikan. Mesti ada cara. Setiap hari kalau Nabi berdakwah mengajak orang, kita juga cari masa beritahu pada kawan. Kalau kawan tu kata sibuk, tak apa, kita ajak lagi. Jadi itu adalah apa yang diingatkan pada sebelum ini. Dan ada istilahnya di hujung itu, minggu lepas kita baca lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Bila seseorang itu degil, itu tandanya bahawa hatinya itu tidak bersih ya. Dan apakah aktiviti tidak bersih oleh Yahudi pada ayat 42? Sama'una lil kadhib akaluna lis-suht ya Ustaz ya. Tidak ada waw di situ di antara kadhib dan juga akalun itu. Maksudnya ini satu, 4 perkataan ni sekaligus. Perangai mereka apa? Suka mendengar-dengar perkara bohong. Bukan saja mereka berbohong, tapi memang kehidupannya suka dengar benda bohong. Kalau orang berbohong, mendustakan pada Nabi, dia kata okey, saya sudah melatih pasukan saya untuk mendustakan kepada risalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini sebagai satu perkara yang agak teruklah Ustaz, bukan agak teruk, amat teruk. Dan yang keduanya apa? Akaluna lisuht.
Biasanya kita mungkin ada cakap mendengar perkara bohong dan juga memakan perkara yang haram. Tetapi di sini tidak ada perkataan wow. Maksudnya ada apa? Bila hati kita kotor, dia menyebabkan kita mudah berdusta, suka dengar perkara yang karut marut, dan lepas tu apa? Makan perkara yang tidak halal. Itu maksudnya Ustaz ya. Maksudnya menipu dengan makan perkara suht. Dia ada beza antara suht dengan batil. Batil ini memang jelas ya, tapi suht ini adalah segala perkara yang tidak okey berkaitan dengan duit. Contohnya diperoleh daripada sumber yang tidak halal, ataupun digunakan beli benda yang tak halal, ataupun dilaburkan pada perkara yang tidak halal. Salah satunya riba yang paling pastinya, dan yang keduanya digunakan untuk menaja program-program hiburan ataupun perkara sia-sia. Ya, pasal banyak je Ustaz ya, bercakap tentang penaja perkara sia-sia ni lagi banyak daripada penaja berebut Ustaz. Berebut Ustaz. Kan pasal apa? Pasal benda yang sia-sia ni ramai pengikutnya. Jadi dia punya penontonnya lebih ramai. Ya. Jadi kita doakan tuan-tuan, kita kalau katakan bekerja di syarikat ya, pastikan kalau ada yang nak buat marketing, pemasaran, jangan melabur dalam program-program yang merosakkan. Kerana itu juga digelar sebagai akaluna lisuh. Pasal kita buat marketing ya, kemudian ramai lagi audience, rupanya penonton itu adalah datang daripada program-program yang tidak halal. Kita dapat melalui dia punya bakal pelanggan itu daripada sumber yang tidak halal. Itu juga perkara yang perlu diberi perhatian. Fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum, ya, jika mereka datang kepadamu, orang Yahudi datang kepadamu wahai Muhammad untuk meminta keputusan, maka berilah keputusan di antara mereka atau berpaling daripada mereka. Ya, beri keputusan, ikut kepada keputusan yang tepat ataupun berpaling. Dua kaedah. Buat elok-elok berhukum, ataupun kalau rasanya mereka ni kita berhukum dia tak nak ikut pada peraturan, berpaling sahaja. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Jika kamu berpaling, mereka tidak akan dapat memudaratkan kamu. Apa poin di sini Ustaz ya? Pasal sebenarnya mereka Yahudi ini dia adalah pihak pelobi di Madinah. Kalau zaman sekarang pun pihak-pihak pelobi ini dia berada di mana-mana. Betul. Jadi kena ingat bahawa mereka ini falai yadurru kasyai'a. Mereka tidak mungkin akan dapat memudaratkan Nabi kalau Nabi berpaling daripada mereka. Jangan layan pada mereka. Pasal bila kita tidak layan kepada orang-orang yang mengambil riba ataupun mengusahakan perkara-perkara tajaan kepada perkara yang tidak bermanfaat, ya, yang membawa pada haram ini, kesannya ialah dia tak dapat penonton ataupun dia tidak dapat pelanggan. Kesannya apa? Akhirnya dia rasa bahawa tak ada hasil bila kita cuba untuk menarik perhatian dan membuat lebih banyak lagi promosi. Jadi di sini mungkin ada yang mendengar Ustaz ya, bila bercakap tentang Yahudi ni dia ada kaitan dengan Freemason contohnya, ya, ada kumpulan Illuminati lah sebagainya. Kalau kita terlampau banyak sangat mengkaji pasal perkara tersebut, kita rasakan bahawa pihak Yahudi ni macam hebat sangat. Ideanya apa? Falan yadurru kasyai'a. Mereka tidak dapat mudaratkan kita sedikit pun. Ya, Allah ingatkan sini, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Kalau berhukum mestilah hukum dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang kita dah belajar sebelum ini, qist ini maksudnya adil, mengelakkan daripada tak adil. Adil adalah adil. Betul. Tetapi qist ini maksudnya kita amat terperinci, teliti agar ketika kita menguruskan sama ada orang Islam bukan Islam, orang yang kita sayang tak sayang, benci tak benci, mesti dengan mengelakkan perkara yang tidak adil. Jadi ini sifat orang yang beriman pada Rasul dan peluang ataupun pedoman untuk kita sama-sama amalkan dalam hidup kita seharian. Dan selepas itu Allah ingatkan lagi pada ayat 43 Ustaz baca tadi Ustaz, kan? Tapi mungkin nak baca sekali lagi, pasal Allah nak mengingatkan kepada kita, ada orang yang dia berjumpa dengan ustaz, dia nak dapatkan jawapan ikut dia, bukannya nak ikut pada hukum Allah yang sebenarnya. Ya, mari kita tengok pada ayat 43. Silakan. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ayat ke-43 saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut tawratu fiha
حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين صدق الله العظيم. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling daripada keputusanmu, setelah itu sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang Yahudi dia ada Taurat, tapi bila dia kata dia ada masalah ke apa ke, dia pergi kepada nabi pasal dia nak dengar nabi cakap ikut kepada apa yang mereka nak. Taurat yang telah diubah, ya. Dalam tafsir Ibn Kathir menyatakan ada dua orang Yahudi yang berzina, jadi mereka berjumpa dengan nabi, kata kalau ambil hukum daripada nabi, kalau katakan coreng muka, ya, bagi dengan arang tu dan diletakkan di atas dipukul, yang itu ambil. Tapi kalau katakan direjam sampai mati bagi orang perempuan yang ataupun lelaki yang sudah berkahwin, yang itu jangan ambil. Mereka sudah ubah, tanya pada nabi, kalau nabi cakap yang original asli, jangan ambil. Itu ceritanya dalam ayat ini, wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut taurat, ya. Padahal ada Taurat, tetapi ada Taurat pun mereka tak nak ikut, apatah lagi nak jadikan nabi sebagai sumber hukum dalam kehidupan kita, ustaz, ya. Maksudnya ada orang ada Quran, dia dah memang ada Quran, tapi dia pergi jumpa ustaz, ya, gurulah, ya, pasal nakkan jawapan ikut pada dia, ya. Dia kalau bab halal tu dia memang halal jakim, betul-betul dia cari, kan. Tapi halal dari segi bukan rasuah, ya, bukan melabur pada tempat yang tak betul ataupun menyokong benda yang tak betul, yang itu tak payah halal jakim. Sebenarnya halal itu kita kena chop pada semua benda, betul, ya. Tapi lebih daripada itu ialah halal ini sendiri pun pada orang Yahudi ni dia ada kosher, Ustaz. Kalau saya di luar negara tu dia cari daging ada kosher. Tapi kosher ni pun kadang-kadang digunakan untuk komersial. Kan. Jadi dia buat bisnes dengan kosher, dia bergaduh antara satu sama lain pasal siapa kosher yang lebih kosher. Ya, yang kita doakan agar jangan sampai ada kajian-kajian halal, tapi ada pihak yang gunakan halal dia adalah sumber kepada komersial. Halal kamu tidak cukup halal. Yang perkara itu yang kita harapkan jangan sampai kita mencontohi kepada orang Yahudi ataupun Bani Israel yang telah pun mengganggu kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kita pada perkataan hari ini, sama-sama kita perhatikan. Sahata, bukan sahata. Apa maksudnya? Menghancurkan. Jadi 4 kali disebut dalam Al-Quran, akaluna lis-suht, iaitu makan perkara yang haram, yang menghancurkan diri sendiri, menghancurkan iman dalam diri. Inilah yang dibuat oleh orang-orang Bani Israel ataupun Yahudi, yang kita doakan kita tuan-tuan tidak menghancurkan diri kita dengan makan yang haram, ataupun sumber haram, ataupun melabur dalam perkara yang haram, ataupun kita berkomplot pada perkara yang haram. Kita doakan Allah pelihara kita. Amin. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Alhamdulillah bertemu kembali kita dan platform rasmi kita, platform rasmi kita untuk sahabat-sahabat terus bergabung dengan kita. Kita ada Facebook kita ada Instagram, YouTube, Telegram, Twitter kita dan juga Instagram kita untuk sama-sama kita bergabung dalam platform rasmi kita. Dan insya-Allah jika tak silap saya Ustaz Fazrul,
di Facebook Sahabah Al-Quran kita dah mencecah lebih kurang 93,000 lebih Betul. dan jangkaan kita ataupun harapan kita boleh mencecah seramai yang bolehlah untuk kita terus sebarkan Al-Quran Ustaz. Macam yang Ustaz cakap tadi, saham kita di mana kita alirkan, kita promosi ke mana. Betul. Mudah-mudahan promosi kita dapat sampai kepada akaun kita lah. Akaun yang kita nak guna nanti ketika berseorangan Ustaz. Masya-Allah. Allahu akbar. Subhanallah ya. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, Cik Muhammad Yasin Khamis Ustaz, penonton kita, alhamdulillah never miss my #Quran Time, insya-Allah. Ya Allah, panjangkan umurku untuk mengikuti my Quran Time hingga halaman 604. Allahu akbar. Tak pernah miss, dan My Quran Time memberikan banyak ilmu agama yang kita tak pernah tahu. Baik kali orang Kelantan mungkin. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita nak ulang kaji, nak berkongsi lagi tentang ilmu tajwid kita. Iaitulah hari ini kita nak berbincang atau berkongsi tentang sifat lazimah, iaitu sifat al-ismat. Sifat al-ismat iaitulah antaranya untuk kita pada segi bahasanya larang atau tegah, namun dari segi istilah dia tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan hurufnya. Banyak sekali hurufnya: jim, zai, ghain, shin, sin, kha, ta, sad, dal, tha, qaf, ta, dhal, alif, waw, ain, dha, ha, ya, ha, dha, kaf. Masya-Allah, banyak sekali huruf-hurufnya. Jadi huruf-huruf ini dia tertegah daripada segera keluar. Kalau kita sebutkan aj, dia kan tertahan tu kan, tertegah. Az, al, ash, dia macam tersekat ataupun tertegah daripada lancar ataupun segera keluar. Berbanding dengan mungkin ada huruf yang lain dia cepat keluar ataupun berhamburan. Tapi yang ni tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan hurufnya. As, ad, ath, aqa, at, kan, a, au, ay, ad, dot, dot, ad dan kaf, ak. Kan, kalau kita boleh praktikkan dalam bacaan kita, contohnya kalau mengikut muka surat halaman hari ini, banyak sekali huruf-huruf yang berkait dengan sifat ismat ini. Antaranya wa in tu'rid anhum, wa in tu'rid anhum pada ayat yang ke-42 dan pada ayat yang ke-43, thumma yatawallawna min ba'di dhalik. Dia tertahan daripada segera keluar bila kita menyebut huruf-huruf yang kita sebutkan tadi. Tapi kita akan pergi satu persatu huruf nanti, insya-Allah, setelah kita menerangkan secara asasnya sifat-sifat yang inilah. Nanti kita akan pergi huruf demi huruf. Dan sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi Allah SWT sekalian, saya haraplah, kami berharap tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya terus pelajari, dalami dan terus praktikkan bacaan kita dengan guru-guru kita. Ustaz, dia kata payah Ustaz, nak pergi sekarang tak boleh keluar kereta, dia kata 2 orang saja, 3 orang saja Ustaz, nak pergi kelas tak ada sekarang ni, semua online Ustaz. Online. Jadi tak ada masalah. Carilah kelas-kelas bersama dengan guru-guru untuk kelas talaqi online ataupun tadabbur pun online juga. Online juga. Cari guru-guru yang ada agar kita dapat terus menghargai kepada kitab Al-Quran ini pasal halaman ini memberikan kita panduan. Sebenarnya kalau katakan ayat yang ke-44 tadi dah baca bersama dengan tuan-tuan di rumah, inna anzalna, sesungguhnya kami yang menurunkan kitab Taurat, dalamnya petunjuk dan cahaya. Mungkin ada yang tanya mengapa pula cerita pasal Taurat kan. Kami ni orang Islam baca. Memang betul tetapi cara tadabbur ini, satu kita tahu dulu mesej dia. Kemudian kita ambil apakah pengajaran untuk kita, pasal kita yang baca. Orang Yahudi kalau baca dia tahu Taurat ini sebagai huda dan juga nur, sebagai hidayah, pencerahan, dan nur yang akan menjelaskan hukum-hukum yang ada. Hidayah ini untuk mengelakkan kita daripada kesesatan. Jadi itu peranan Taurat yang original. Dan bila kita zaman sekarang ini kita ada Al-Quran Ustaz, peranannya sama juga sebagai Al-Huda dan An-Nur. Dia ada alif lam. Kalau Taurat ni Huda wa Nur. Pasal yang zaman sekarang yang betul-betul Huda dan Nur itu adalah Al-Quran. Jadi sebagai Al-Huda wa Nur. Yahkumu bihan nabiyun. Kalau kita tengok Taurat ini, dia menjadi panduan hukum kepada nabi-nabi pada zaman dahulu, yang menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di kalangan siapa hukum itu dimanfaatkan? Ada 3 golongan Ustaz.
Yang pertama hadu, iaitu orang Yahudi, orang umumlah, orang umum Yahudi. Rabbaniyun, ini adalah golongan yang rabbani, iaitu dia amat dekat, amat spiritualnya, amalannya amat special. Rabbai lah, rabbai kalau kita bercakap tentang orang Yahudi. Dan yang ketiganya ahbar, daripada perkataan hibr, itu maksudnya adalah dakwat. Nah, ini kira ulama di kalangan orang-orang Yahudi, ya. Jadi ada 3 golongan lah. Satu yang umum, satu lagi ialah orang-orang yang amat jaga ibadahnya, yang memang kuat ibadah, dan yang ketiganya ahbar, yang bijak pandai. Ya, jadi 3 kumpulan ini mereka menjadikan Taurat ini sebagai hudan wa nur yang diketuai oleh para nabi. Jadi zaman sekarang ini apa yang kita belajar sebenarnya secara umum kita ada umat Islam, ya. Kemudian ada golongan yang memang dari segi ibadahnya memang amat tekun, hukuman ataupun panduannya daripada mana? Quran yang sama. Dan yang ketiganya ialah para ulama, orang akademik. Manakah panduan yang sepatutnya? Juga perlu ambil daripada al-Quran. Bimastuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada, ya, iaitu mereka diperintahkan untuk menjaga daripada kitab Allah dan mereka menjadi ke atasnya para saksi, ya, kena tengok betul-betul jadi saksi, jangan ubah-ubah lagi, ya. Tetapi apa yang berlaku kita dah belajar tadi, ayat 42 dan 43, iaitu suka mendengar perkara bohong ini dia boleh membawa kepada perkara haram, ya, rasuah ke riba ke, ya, semua perkara itu dia asalnya daripada pendustaan semata-mata, pendustaan pada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita beri perhatian, kita ambil balik ayat 42 tadi, perkataan muqsitin iaitu adil dalam masyarakat sekarang ini dia hancur, ya, sebahagiannya kerana apa? Kerana balik-balik ramai yang makan perkara rasuah dan haram. Betul, Ustaz. Dan macam mana boleh jadi rasuah haram itu? Kerana kazib, kerana mendustakan apa? Mendustakan kepada ayat-ayat Allah. Jadi bila kita Quran time ini, Ustaz, ya, tuan-tuan mendalami al-Quran, kalau kita pernahlah tersilap mendustakan, kita rasa macam alah tak pentinglah apa yang Allah cakap, kan. Yang lebih penting ialah saya punya SOP dekat pejabat, ataupun lebih penting meeting saya. Kalau kita rasa pernah buat silap tersebut, insya-Allah kalau kita kempenkan al-Quran dibaca, difahami ini 1 jam sehari pun okey. Insya-Allah nanti kita akan tengok sistem keadilan akan betul-betul terbina di negara ini. Kerana apa? Kerana orang dah tak berani dah nak ambil bawah meja, ya, ataupun nak buat projek-projek yang tidak sah, ya, dalam kehidupan. Dan ini Allah sambung lagi bahagian hujung itu, Ustaz, ya. Kalau boleh Ustaz ulang balik hujung fala tahsyawun nas itu, sampai ke hujung sebelum kita lihat apakah yang sedang disampaikan oleh Allah SWT kepada kita. Akhir 2-3 baris dalam ayat 44, saya. Ya, betul. Bermula pada ayat fala tahsyawun nas. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم. Oleh itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Jadi ayat ini ada 3 ayat yang di hujungnya itu kafir, zalim dengan fasik. Nanti kita akan jumpa. Tapi nak ceritanya pada ayat 44 ini, bila Taurat itu sebagai hudan wa nur, ya, sebagai hidayah dan juga cahaya, apa yang Allah cakap? Jangan kamu takut pada manusia, tapi takutlah kepadaku. Ya, pasal apa? Pasal bila berpegang kepada Taurat, ini orang Yahudi, kalau kita berpegang pada Al-Quran, pengajarannya,
kita kena takut hanya pada Allah, bukan takut pada manusia. Pasal manusia ni akan tekan kita. Ayalah, ambil lah sikit. Dah zaman PKP ni tak ada bisnes, ambil lah sikit-sikit. Yang penting ada makan. Contohnya kan. Bila kita takut pada manusia, tidak takut pada Allah, itu maksudnya ialah kita sedang mengkufuri kepada ayat-ayat Allah. Itu sebabnya di hujung itu Allah kata faulaika humul kafirun. Ya, iaitu dia takut kepada manusia, bukan takut pada Allah. Wala tashtaru biayati thamanan qalila. Ini peringatan untuk saya yang berceramah ustaz ya, ataupun menyampaikan ustaz-ustaz yang pergi ke mana-mana. Ini adalah ayat yang penting, iaitu apa? Wala tashtaru biayati thamanan qalila. Ini ialah kita jangan gantikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Bukan maksudnya kena bayar RM1, bukan begitu. Poinnya ialah ini satu frasa. Maksudnya apa? Sepatutnya ayat Allah ini amat mahal, perlu diletakkan pada tempat yang mahal, tapi diletakkan di tempat yang tak sepatutnya. Ya, maksudnya apa? Kalau bab-bab yang mengganggu kepada pemimpin, kepada perkara yang mengganggu kepada masyarakat, orang tak suka. Kalau dengarnya, saya akan marah dan saya akan ni alah, senyap je lah ustaz. Tak apalah ustaz, jangan cakap perkara-perkara tu. Jangan sentuh sangat. Ini peringatan untuk siapa yang paling utama? Sayalah ustaz. Sama ustaz. Saya yang bercakap ini ya. Kalau benda tu Allah cakap tak betul, tak betul. Kalau betul, betul, diteruskan, tapi dengan penuh kasih sayang. Sebenarnya itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nabi ada perkara yang tak betul dalam masyarakat di Mekah Madinah, tapi Nabi cakap dengan penuh kasih sayang, menegur dengan kasih sayang. Dan inilah yang Allah ingatkan, siapa yang tidak berhukum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Nauzubillah min zalik. Ya, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maksudnya tidak betul-betul menyerah kepada hukum Allah ataupun sembunyi-sembunyikan, bagi penceramah, bagi ulama ya, rasanya benda ni tak payahlah kita bincang kan. Itu adalah petanda bahawa faulaika humul kafirun. Ya, Allah ingatkan kepada orang Yahudi, dalam masa yang sama juga mengingatkan kepada saya yang membaca ayat 44, kepada kita tuan-tuan yang mendengar ayat ini. Dan seterusnya Allah sambung pada ayat 45. Jom Ustaz, kita sambung. Baik. Kita ada satu ayat lagi yang perlu dibaca Ustaz. Ayat ke-45. Sahabat-sahabat, mari kita cuba baca bacaan murattal sikah. Sikah. Tadi mula-mula kita hijaz, sekarang kita sikah, okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal-'ayn bil-'ayn والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Astagfirullahalazim. Pada ayat 45, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahawa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada qisas ataupun balasan yang sama Ustaz ya. Jadi qisas bukan sekadar dalam agama Islam, dia ada dalam agama Yahudi ya, maksudnya yang aslinya itu maksudnya daripada ajaran Taurat ya, ajaran Taurat itu yang Allah ingatkan di sini wa katabna. Bila ada perkataan kataba, maksudnya bukan sekadar tulis, tetapi itu termaktub sebagai peraturan syariat yang Allah tetapkan kepada
kepada pengikut Taurat ya yang kita beriman dengannya. Jadi di sini Allah nyatakan faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah ya. Barang siapa melepaskan hak qisasnya, maksudnya dia tak nak balas, ya tidak nak balas, maka Allah kata itu menjadi penebus dosa baginya. Maksudnya kalau kita ada sesuatu yang kita boleh balas tapi kita maafkan, tasaddaqa itu kita sedekahkan hak itu, maka Allah kata itu adalah kafarah sebagai tebusan dosa-dosa kita yang lalu itu akan diampunkan. Wa man lam, ya, sekali lagi Allah gunakan perkataan siapa yang tidak berhukum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun, ya. Kali ini bukan perkataannya kafirun, pasal yang ayat 44 ini bercakap tentang iman, Ustaz ya. Betul, Ustaz. Kufur lawannya iman. Jadi bila ada peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada yang kata tak payahlah kita ikut kepada panduan daripada Al-Quran, itu maksudnya orang itu kufur. Betul, Ustaz. Ya, orang itu kufur. Yang kita tak nak cakap begitu. Kita kena jaga perkataan itu. Kalau bukan Islam cakap begitu, of course lah sudah pastinya kerana mereka tak faham, ya. Betul, tapi orang Islam kita tahu bahawa kita jangan dengar perkara yang dusta. Ya, contohnya lah kadang-kadang zaman sekarang Ustaz ni ada orang suka dengar parody, kan. Parody ni dia kadang-kadang menghiburkan. Betul. Tapi jaga-jaga. Pasal apa? Satu orang yang parody tu dia cakap betul ke tak betul. Semalam saya ada satu video, dia letakkan Britain Got Talent, kan. Tapi dia tukarkan dengan ada orang daripada Indonesia pula yang baca Al-Quran, surah Al-A'la. Subhanallah. Jadi bila ditukar-tukarkan, kan, itu parodi. Tapi bagi setengah orang dia tak tahu itu parodi, satu video menipu, kan. Jadi bila tengok kepada dia punya pengadil tu menangis, orang pun menangis, kan. Dia kata wah subhanallah, Quran sudah menyebabkan mereka. Masya-Allah. Rupanya itu adalah penipuan saja. Nama lainnya parodi. Dia komen untuk yang lain, dia nangis tu untuk yang lain. Betul. Dia tukar saja, kan. Macam sekarang tuan-tuan nampak saya, kan. Lepas tu video boleh je tunjuk pada Ustaz Tarmizi pula, kan. Ataupun tunjuk pada satu video yang lain tentang orang lain sedih sangat pasal mendengar bacaan Ustaz, kan. Boleh juga, kan. Zaman sekarang ini kadhib ini boleh berleluasa, ya. Jadi kalau kita kata bahawa alah itu tak apalah sikit-sikit, kalau kita sikit-sikit kita menidakkan apa yang disuruh oleh Al-Quran, kita khawatir kita menjadi orang yang kufur. Tetapi kalau katakan kita kata bahawa ada peraturan, ya, ayat yang ke-45 ni beza dengan ayat 44. Ayat 45 ni kita kena buat amalan-amalan ataupun ikut hukum yang ada, tetapi seseorang itu tidak mengikut hukum yang ada, ya. Maksudnya sepatutnya mata dibalas mata, nyawa dibalas nyawa. Betul. Tetapi ada yang kata tak payahlah. Sebenarnya siapa yang tidak nyawa dibalas nyawa, tidak dihakimi betul-betul, ya. Kesannya apa? Kesannya ialah orang itu dianggap lawan pada adil, iaitu zalim. Ya, yang ini lebih kepada bab syariat dalam kehidupan kita. Jadi inilah pelajaran yang kita boleh ambil daripada halaman 115, tuan-tuan, ya. Kita lihat situasi secara luas apakah yang ada, yang itu, ya. Bercakap tentang bagaimana menjadikan Al-Quran ini, kalau orang Yahudi itu tidak mahu melihat kepada Taurat mereka, malah lebih daripada itu gambar yang kanan bawah itu ada kaitan dengan penjara, kan. Jadi dia ikut sahaja apa yang dia ingin buat undang-undangnya, tidak mahu memperjuangkan keadilan, maka itu digelar sebagai zalim. Yang kita harapkan dalam kehidupan kita sekarang ini, peraturan-peraturan yang ada kita sama-sama, tuan-tuan, ya, semak adakah ia adil. Kalau adil, teruskan. Kalau ia tidak adil, menzalimi, sama ada untuk orang Islam, bukan Islam, tidak adil, kita kena perjuangkan kerana kita tidak mahu jadi orang-orang yang digelar faulaika humuz zalimun, Ustaz, ya. Membawa kita kepada resolusi kita akhir ini, sama-sama kita perhatikan, iaitu daripada ayat 42, elakkan berita bohong, troll, itu troll ke troll, wallah tak tahu, lebih kurang Ustaz, ya. Okey, atau fitnah dalam kehidupan kerana ia merosakkan hati kita, tidak adil kepada pihak yang sepatutnya. Yang pertama. Yang kedua, jadikan wahyu sebagai cahaya, bukan akal atau nafsu sendiri semata-mata dalam hidup kita. Jadi kita selalu merujuk pada Al-Quran, apa Quran cakap, itu yang boleh kita jadikan resolusi. Yang ketiga, daripada halaman ini, jadikan sumber perlembagaan daripada Al-Quran agar tidak menjadi
kafir. Itu dari segi akidahnya, kita memandang ringan apa yang ada dalam Quran, ataupun kita tidak mahu bersifat adil, itu digelar zalim pada ayat 45. Sama-sama kita doakan Ustaz. Baik, Ustaz, agar kita jadi orang yang dipimpin dengan hidayah dan tidak kufur dan tidak zalim. Sila. Terima kasih Ustaz. Sahabat-sahabat Al-Quran, tadi ayat yang ke-44 dan ayat ke-45 Ustaz, saya berhenti pada kalimah faulaik. Dua-dua tempat tu saya berhenti faulaik. Sebab nafas tak sampai Ustaz. Kadang ada sahabat yang bertanya kenapa saya berhenti di dua-dua tempat itu, sebab nafas tak sampai. Jadi berhenti kat situ, ulang balik. Yang nafas sampai Ustaz Tirmizi kita. Insya-Allah Al-Fadhil Ustaz Tirmizi akan bersama dengan kita nanti Ustaz, insya-Allah. Sebelum saya doa Ustaz, saya nak raikan penonton kita Puan Normala, program Quran Time diberi tajuk Ustaz Bertiga Berjuang Tenaga. Al-Quran diturun sebagai petunjuk untuk membimbing kita masuk ke syurga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menimbulkan fitnah, ya Allah. Jaga lidah kami, ya Allah. Jaga jari jemari kami, ya Allah, kerana ianya mudah menjerumus kami ke neraka-Mu, ya Allah. Maka lindungi kami, ya Rahman, lindungi kami, ya Rahim, bibarakatil Quranil Azim, dengan barakah Al-Quran yang mata kami melihatnya, telinga kami mendengarnya, hati kami khusyuk menatapnya, dan juga ya Allah, moga-moga diberi kekuatan kepada kami untuk mengamalkannya. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memberikan panduan kepada kita, mengabulkan apa yang sedang kita laksanakan, dan inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran, agar kita sentiasa menyebarkan kesedaran Al-Quran ini dalam sumbangan pada nombor yang tertera. Moga-moga dengan sumbangan ini tuan-tuan sekalian, boleh tuan-tuan follow up kepada tempat-tempat yang sudah pun kita edarkan Al-Quran. InsyaAllah pada siri yang akan datang kita akan melihat lokasi-lokasi Quran daripada wakaf tuan-tuan yang telah pun disampaikan, insya-Allah. Jadi kita akan berjumpa lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mengharapkan pada tuan-tuan agar terus menjadi orang yang terus adil sampai ke syurga. Amin. My Quran Time, baca faham amal.